Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Luahnya surga laksana langit dan bumi, dan baunya dapat dihidu, dicium dari jarak yang sangat jauh, jarak perjalanan 100 tahun. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Artinya syurga yang luas seumpama luas langit dan bumi. Sangat luas syurga yang dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, inna rihaha la yujadu min masirati mi'ati amin wa fi riwayatin 70 sanah wa fi riwayatin 500 sanah. Artinya sesungguhnya bau surga dapat dicium, dapat dihidu dari jarak perjalanan 100 tahun. Dan dalam setengah riwayat menyebut perjalanan 700 tahun, 70 tahun. Dan satu riwayat menyebut perjalanan 500 tahun. Mana jarak kalau kita berjalan kaki, mula sekarang 500 tahun baru kita berhenti. Jauh mana perjalanan? Maknanya dari jarak yang jauh sudah terhidu bau surga yang wangi, yang harum. Ada manusia bukan setakat tak dapat masuk surga, tetapi tak dapat menikmati bau surga. Seterusnya orang yang mula masuk surga. Siapakah yang pertama? Orang yang pertama masuk surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pertama masuk dalam surga. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiya babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu fayaqulu al-khazinu man anta فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه Muslim. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku datang ke pintu syurga dari akhirat, lalu aku meminta supaya pintu surga itu dibuka. Penjaga surga berkata, siapakah kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjawab, saya Muhammad. Lalu penjaga pintu itu berkata, aku diperintah berkenaan denganmu supaya tidak dibuka pintu kepada seseorang sebelum daripadamu. Jadi lalu dibuka pintu, dan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama memasuki syurga. Adapun sifat golongan yang pertama masuk ke dalam syurga diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zamratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatil badri walladhi yalunahum ala asaddil kawakib durri fi as-sama'i ida'atan la yabulu
ولا يتطغوتوا ولا يتخمتون ولا يفتلوا أمساتهم زحل ورشقهم مسك ومجامرهم الوات وأزواجهم حور عين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi kata, sesungguhnya kumpulan pertama yang memasuki syurga seperti rupa bulan penuh purnama, wajahnya berseri-seri, wajahnya sangat cantik, sangat menarik perhatian. Dan mereka yang selepas daripada golongan pertama seumpama bintang yang paling bercahaya di langit. Itu wajah-wajah orang yang menjadi penghuni syurga, yang menjadi pilihan golongan pertama dan golongan kedua. Ahli syurga tidak kencing, tidak lagi buang air besar, air kecil. Mereka tidak berhingu, tak sebagaimana atas dunia ada sesemua yang berhingu, dan tidak berludah dengan sebab kahak, batuk dan sebagainya. Sikap-sikap di dalam syurga adalah daripada emas. Peluh mereka wangi seperti kasturi, dan di dalam tempat bara mereka gaharu. Isteri mereka bidadari, dan bentuk kejadian mereka seperti seorang lelaki, seperti bapa mereka Adam, dengan ketinggian 60 hasta tinggi. Bila ahli syurga menjadi ahli syurga, bila seseorang itu menjadi ahli syurga, Tuhan jadikan badan dia besar, rupanya cantik, badannya besar, tinggi, sesuai dengan syurga itu besar. Tidak sebagaimana saya hari ini. Begitu juga orang yang cacat, yang cacat di dunia, bila dia masuk syurga, dia adalah manusia yang sempurna, tidak lagi cacat. Orang yang kulitnya hitam, bila dia masuk syurga, dia menjadi putih, dengan wajah yang lain. Tuhan jadi wajahnya yang cantik, rupanya menarik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtun والنبي ومعه رجل ورجلان والنبي ليس له أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام
ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فاخبروه فقال هم الذي لا يرقوا ولا يسترقوا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن المحصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك العكاشة. Kata Nabi SAW, ditunjukkan kepadaku umat-umat yang ramai, macam-macam kumpulan umat Nabi-Nabi zaman dulu. Dan kata Nabi, aku melihat ada Nabi bersamanya pengikut, ada Nabi bersamanya. Peristiwa ini ditunjuk pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi kata, ditunjuk kepada aku Nabi, Nabi-Nabi bersama umat masing-masing. Ada Nabi bersama sekumpulan umatnya yang sedikit, hanya beberapa orang yang jadi pengikut dia. Dan ada Nabi yang pengikutnya 2 orang. Pengikutnya 2 orang je. Ada Nabi yang pengikutnya 1 orang. Wan nabiyya laisa lahu ahad. Dan ada Nabi tidak ada seorang pun yang menjadi pengikutnya. Dakwahnya tak dapat sambutan, tak ada orang ikut dia. Lalu kata Nabi, aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku melihat di sana ada sekumpulan umat yang agak ramai. Dan aku menyangka itu adalah umat aku. Tiba-tiba Jibril kata, faqila li hadha Musa alaihi salam wa qaumuh. Jibril kata, wahai Muhammad, itu Nabi Musa bersama dengan kaum dia. Walakin zur ila al-ufuqi fanadartu fa idza sawadun azim. Faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idza sawadun azimun. Kemudian aku melihat sebelah kanan dan sebelah kiri, seluar mata memandang, dan terlalu ramai pengikut. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, itulah umatmu. Umatmu, umat yang ramai. Memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling ramai pengikut. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling ramai umatnya. Dan kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, di kalangan umatmu ada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, tak dibicara. Dari kubur tu ke syurga tidak ada perhitungan, tak dibicara, tak ditimbang amalan, tak disoal, dan tiada bersusah payah dari akhirat nanti. Kemudian lalu Nabi SAW selepas dia cerita begitu, dia beredar, dia lari, dia masuk ke rumahnya. Para sahabat yang mendengar Nabi kata ada 70,000 di kalangan umat ini yang masuk syurga tanpa hisab, masing-masing meneka, mengagak siapakah 70,000 itu. Mungkin orang yang sentiasa mendampingi Nabi, tak pernah berpisah dengan Nabi, ataupun mungkin
yang lahir daripada ibu bapa yang Islam. Sebab di zaman itu, di zaman sahabat Nabi, ramai di kalangan sahabat ni dia masuk Islam tapi mak ayah dia tak Islam. Jadi boleh jadi 70,000 Nabi sebut ni mungkin dia lahir daripada mak ayah yang Islam. Seperti Abdullah bin Abbas, dia Islam, Al-Abbas dia Islam, mak dia pun Islam. Mungkin boleh jadi orang seperti itu. Atau mungkin orang yang mungkin jasa yang besar. Macam-macam andaian yang dia buat. Tiba-tiba Nabi datang semula. Bila Nabi datang semula, Nabi kata, apa yang menyebabkan kamu ni bising? Apa yang kamu bincang? Lalu mereka cerita, kami bincang 70,000 yang Rasulullah sebut masuk syurga tanpa hisab tu siapa? Lalu Nabi SAW berkata, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab itu ialah orang yang tidak pernah menjampikan orang lain. Dan dia juga tak minta, dia tak pernah jampi orang, ataupun dia juga tak pernah minta, seseorang tu tak pernah minta orang lain jampikan dia. Dia tak jampi orang, ataupun seseorang tu tak pernah minta orang lain jampi dia. Jangan jampi-jampi yang karut. Kalau orang tu baca Quran, ataupun berselawat, ataupun dengan doa yang betul, itu tak termasuk dalam yang disebut dalam hadis ini. Maksud jampi yang di sini ialah jampi-jampi syirik. Jampi yang menyebut kalimah-kalimah yang boleh merosakkan akidah. Jadi lalu Ukasyah kata, wahai Rasulullah, saya harap Rasulullah tolong doa supaya saya termasuk salah seorang daripada 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Lalu Nabi kata, ya, mu adalah salah seorang. Ukasyah bin Muslim, salah seorang daripada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisab. Bila orang lain dengar begitu, masing-masing angkat tangan. Wahai Rasulullah, doakan saya. Wahai Rasulullah, doakan saya. Lalu Nabi kata, qad sabakakum Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi dalam hadis ini maknanya Ukasyah dijamin menjadi ahli syurga. Bukan ahli syurga biasa, dialah orang yang istimewa, yang tidak melalui pembicaraan di akhirat nanti. Dia terus ke syurga. Hadis tersebut menyatakan bahawa ada orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sudah tentu mereka adalah orang yang awal masuk syurga. Orang masuk tanpa hisab ni, yang tidak melalui pembicaraan ini, adalah golongan yang awal masuk syurga. Mereka adalah orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Orang yang hatinya bertawakal kepada Allah, sentiasa menyerah diri kepada Allah, yang banyak bergantung dengan pertolongan Allah. Orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di mata manusia kadang-kadang benda itu mustahil, tetapi dia yakin. Dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Nabi ajar kita yakin. Nabi hijrah, keluar dari Mekah. Masa nak keluar Mekah tu, rumah Nabi dikepung. Kemudian Nabi berjaya keluar bila orang kepung tu tertidur. Nabi pergi rumah Abu Bakar. Dari rumah Abu Bakar, Nabi bersembunyi seketika dalam gua Thur. Setelah beberapa hari duduk dalam gua Thur, Nabi mula berhijrah menuju ke Madinah menggunakan jalan yang orang jarang guna.
Maka orang Mekah dah putus asa. Dia kata Muhammad tak ada dalam Mekah. Muhammad dah siapa dah tempat dia nak pergi. Maka orang cari taklah bersungguh dah cari. Tetapi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bila dia mendapat tahu ada orang temu orang Mekah di tengah jalan, dia buru, dia pergi, dia pecut kuda, akhirnya sampai dekat Nabi. Bila dia cuba nak tangkap Nabi, kaki kuda dia terperosok dalam tanah, dia gelu dalam tanah. Benda tu tak pernah berlaku sebelum ni. Bukan dia baru naik kuda, sejak kecil dia naik kuda, tak pernah berlaku begitu. Dia jatuh, dia naik semula kuda, kejar, berlaku lagi. Akhirnya dia kata, wahai Muhammad, tolonglah aku. Aku berjanji denganmu, aku tak akan ganggumu. Aku tak akan bermusuh lagi denganmu. Dan aku tak terlibat dengan mana-mana orang yang bermusuh denganmu. Nabi bukan setakat maafkan Suraqah, tapi Nabi kata, wahai Suraqah, satu hari nanti kamu akan disarungkan dengan gelang yang menjadi lambang kebesaran Maharaja Parsi. Parsi kuasa besar dunia masa itu. Nabi nak balik Mekah tak boleh, Madinah tak apa. Tapi Nabi boleh janji, wahai Suraqah, satu hari nanti tanganmu akan disarungkan dengan gelang yang menjadi lambang kebesaran kerajaan Parsi. Suraqah balik ke Mekah. Nabi sampai di Madinah. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Nabi wafat. Umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar. Islam tak sampai lagi ke Parsi. Kemudian zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia mengetahui lama. Maka berjaya. Zaman pemerintahan Umar, umat Islam berjaya membuka Parsi. Tumbangnya kuasa besar dunia pada masa itu. Dan masa Sayyidina Umar merasmikan kemenangan tentera Islam, Suraqah ada dalam majlis itu. Dan ini Umar ingat, Nabi pernah sebut satu hari nanti Suraqah akan disarung dengan gelang yang biasa dipakai oleh Kisra, oleh Maharaja Parsi. Lalu Umar kata, wahai Suraqah, hulurkan tanganmu, aku nak sarung gelang yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah. Ni keyakinan, tawakal yang tinggi yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kata, belajarlah dengan burung. Burung ni dia tidur atas pokok. Awal-awal pagi dia keluar cari makan. Petang dia balik tidur. Dia balik nak tidur dalam keadaan mulut dia penuh dengan makanan. Padahal dia hanya binatang, tak tahu dia nak cari makan mana. Nabi kata, ambillah pengajarmu, tengok burung. Burung tak ada akal. Tapi pagi mulutnya kosong, petangnya penuh. Jadi jadilah orang yang bertawakal seperti itu. Allah tu ada. Maka Allah tu ada. Allah yang memberi rezeki. Cuma kita perlu berusaha dan berfikir cara mana kita nak dapatkan rezeki. Kita perlu berfikir dan berusaha. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita keadaan Nabi-Nabi bersama dengan pengikut dia di akhirat. Dan hadis ini juga menceritakan kelebihan Uqashah yang terpilih menjadi orang yang awal masuk syurga dengan tidak dihisap, tak disoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu hadis-hadis yang menyebut tentang orang yang awal masuk syurga. Bagaimana pula orang yang akhir
masuk ke surga kriang. Bagaimana keadaan mereka? Perkara ini dijelaskan di dalam hadis An Murirah Ibnu Syu'bah yarfa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlil jannati manzilah fayuqalu lahu udkhulil jannah fayaqulu ya rab kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhzatihim fayuqalu atarda an yakuna laka mulka malikin min mulukid dunya fayaqulu raditu ya rab fayaqulu laka wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu faqala fil khamisati raditu fayaqulu hadha laka wa asratu amthalihi wa laka mastahat nafsuka waladat ainuka fayaqulu raditu rabbi qala fa'alahum manzilah qala ulaika alladhina aradtu rarastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha falan tara 'ainun wala tasma' udhunun wala yaqturu 'ala qalbi bashar qala misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Rawahul Muslim. Hadis yang diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, apakah serendah kedudukan ahli syurga? Siapakah ahli syurga yang paling rendah? Syurga ni dia banyak tingkatan, banyak jenis. Sebagaimana kita tengok rumah atas dunia ni, ada rumah orang kaya, ada rumah orang miskin. Ada rumah nampak sama besar, tapi perabot dalam rumah lain-lain, tak sama. Syurga begitu, kat syurga ni banyak. Dan dia berbeza. Ada antara seorang dengan seorang yang lain. Dan syurga yang terbaik adalah syurga yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dikurniakan syurga yang berbeza dengan orang lain. Sebab tu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia duduk rumah dia teringatkan Nabi. Bila dia teringat, dia pergi cari Nabi, dia bertemu dengan Nabi, dia akan peluk Nabi, bersalam dengan Nabi. Dan satu hari tu, bila dia teringatkan Nabi, dia menangis. Dia cari Nabi. Akhirnya jumpa Nabi. Nabi tanya dia, ma yubkika? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata, wahai Rasulullah, kalau sekarang ni saya teringat kepada Rasulullah, saya boleh cari Rasulullah. Dan saya akan bertemu dengan Rasulullah. Saya akan bersalam dengan Rasulullah. Saya boleh bercakap dengan Rasulullah. Tapi bagaimana kalau di akhirat? Sudah tentu Rasulullah duduk di syurga yang paling besar, syurga yang paling tinggi. Bagaimana saya nak jumpa Rasulullah? Dia bayang macam juga dunia. Dunia ni kalau rumah pembesar-pembesar, rumah orang kaya, sudah tentu ada tak tinggal kat orang kampung. Duduk berjauhan dengan orang ramai. Dan sudah tentu ada pengawal. Bukan senang nak temu, bukan senang nak masuk. Lalu ditanya Nabi, kalau di akhirat nanti bagaimana? Kami nak temu Rasulullah.
Rasulullah sudah tentu duduk surga yang terbaik. Lalu Nabi kata, jangan fikir. Jangan fikir begitu. Kerana di akhirat nanti Allah Ta'ala dah tentu dah. Ada masa aku akan bertemu dengan umat aku. Ada masa umat aku akan ziarah aku. Ada masa ibu bapa ziarah anak-anak dia. Ada masa anak-anak ziarah ibu bapa dia. Jangan fikir sebagaimana mu fikir hari ni payahnya nak bertemu. Allah sudah tentu dah. Allah dah tentu bagaimana dan bilakah waktu berlakunya pertemuan antara nabi-nabi dengan umat masing-masing. Jadi Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah serendah kedudukan ahli syurga? Ahli syurga rendah sekali pun. Bagaimana keadaan syurga itu? Apa yang dia dapat? Allah berkata kepada ahli syurga yang paling rendah sekali, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu Nabi Musa tanya lagi, bagaimana dia nak masuk? Orang lain dah masuk, ambil belaka dah tempat dia. Ada lagi ke bahagian? Ada lagi ke syurga kosong? Kemudian lalu dikatakan kepadanya, adakah kamu suka bahawa dijadikan untuk kamu seperti seorang raja yang paling hebat di dunia ni? Raja-raja tak sama. Ada raja-raja yang memerintah negeri yang kaya, ada raja-raja yang memerintah negeri yang miskin, ada raja-raja yang memerintah negeri yang besar, ada raja-raja yang memerintah negeri yang kecil. Jadi Tuhan kata, mereka tak kalau kamu ni menjadi seperti raja yang paling hebat di dunia. Lalu Nabi Musa kata, ya, saya redha. Lalu Tuhan berfirman, itulah taraf kedudukan ahli syurga yang paling bawah sekali. Kemudian diberi lagi, dahlah dia macam seumpama raja yang paling hebat di dunia. Diberi lagi beberapa kurniaan yang lain. Kemudian ditambah lagi. Sehingga berganda-ganda kedudukan dia lebih baik daripada raja yang paling hebat di dunia. Lalu Tuhan tanya, tak puas hati sakat tu? Tuhan komang sekali tu. Lalu Nabi Musa kata, ya, raditu billah, aku redha denganmu wahai Tuhan. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula orang yang paling tinggi kedudukannya? Tadi aku tanya orang yang paling bawah. Orang masuk syurga keliang sekali, syurga rendah sekali. Bagaimana pula syurga yang paling tinggi? Tinggi sekali. Allah Ta'ala berkata, mereka itu orang-orang yang aku pilih. Aku tanamkan kemuliaan mereka dan aku tutupkan dia di atasnya. Maknanya orang tu orang pilihan Allah, yakni nabi-nabi. Dan Allah, nabi-nabi Tuhan pelera. Tuhan pilih dia dan Tuhan pelera. Dia terpelihara sejak dia kecil sampai dia mati, terpelihara daripada maksiat. Umpamanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ni orang nabi yang paling lama. Nabi Nuh, nabi yang paling panjang umur dia. Walaupun umur dia panjang 1000 tahun, dalam 1000 tahun tu tak pernah buat maksiat. Tuhan pelihara. Selama tu 1000 tahun tak pernah ada maksiat, tak pernah buat benda mungkar. Jadi Allah Ta'ala kata, aku pilih di kalangan hamba-hambaku, aku pelihara dia, dan aku kurniakan apa yang belum pernah dilihat. Dia tak nak bayang
Benda yang tak pernah ditengok oleh mata. Benda yang tak pernah dipikir oleh otak dia. Tak pernah terbayang. Hebatnya syurga itu. Jadi syurga ni memang ada. Ada kita wajib beriman adanya syurga yang akan dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Sebab tu kita diajar supaya berdoa supaya Allah pilih kita. Allah Ta'ala pilih ahli keluarga kita menjadi ahli syurga. Doalah kepada Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan kami mohon syurga-Mu. Dan kita diajar supaya berlindung. Minta Tuhan lindung kita daripada neraka. Minta Tuhan lindungkan kita daripada azab kubur. Kerana azab ni manusia tak mampu nak tanggung. Jadi kita wajib beriman adanya syurga. Yang Tuhan janjikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Orang-orang yang dapat syurga ni, bila dia berada dalam syurga, dia lupa segala kepayahan. Penat lelah dia sama dia hidup dalam dunia, dia lupa. Tak ingat lah. Walaupun suatu ketika dulu masa dia hidup dia penuh dengan penderitaan. Susah. Dia penuh kebulu lapar. Dia penuh diseksa. Dia penuh mengidap penyakit-penyakit yang tertentu, menderita. Tetapi bila dia masuk syurga, dia lupa segala kepayahan dia. Begitu juga disebut dalam hadis, lepas pada kiamat, manusia ni akan dihimpun di mahsyar. Duduk mahsyar ni bukan 2-3 hari, 300 tahun. Dan Nabi tak pernah sebut 300 tahun dunia ke 300 tahun akhirat. Lama. Dengan keadaan yang sangat dahsyat, sehingga ada orang lemah dalam peluk, duduk berepek-epek, terhimpit-himpit, lapar, panas, dahaga, tapi tak mati, tak makan, tak mati. Tuhan tak boleh makan. Kerana mati ni sifat dunia, akhirat tak ada mati. Lama. Oleh kerana terlalu lama, setelah lama masa, masing-masing mengeluh, kenapalah Tuhan letak kami sini. Daripada letak sini baik jadikan kami ni tanah. Daripada letak sini baik Tuhan neraka. Dia tak tahu neraka tu mana. Masing-masing mengeluh dan masing-masing menyebut mana Nabi, mana Rasul. Tolonglah mengadu ke Tuhan. Kami tak larat duduk sini. Lama. 300 tahun. Tapi bila ahli syurga ni masuk dalam syurga, dia sembang, dia berbual sesama ahli syurga. Dia kata masa kita duduk mahsyar lama nah. Kawan dia jawab, sekejap je. Lebih pendek daripada sembahyang 4 rakaat. Padahal lama, 300 tahun. Dan ada orang tanya Nabi, siapa yang rasa gitu? Macam kita orang tua, budak kecil, sekolah rendah, dia puasa. Dia rasa lama puasa. Nak boleh habis hari nak kebuk lama. Orang tua orang sibuk dengan kerja dia, dah 2 hari hidup rasa lama. Jadi ada manusia yang lama, ada rasa sekejap. Jadi bila orang tanya, Nabi kata orang yang sabar dalam hidup ni, sabar dengan mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan diri dia. Jadi orang yang hidup dengan sabar ni
dia banyak kelebihan di akhirat nanti. Wallahu a'lam.